يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فاضرق إلى إدراك قبل الفنا والحلاك يوم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه رسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واذكر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واغفر أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وأنا هد الحميم فزاد رشود جميم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين Muka surat 51 firman Allah بسم الله الرحمن الرحيم قال رضي الله عنه ونفعني ونفعني بالدين والدنيا والآخرة firman Allah Ta'ala wa idza dzukirallahu wahdahu sama'azzat
37. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala fi dunya wal akhirah. Shattana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Al-mustadillu bihi 'arafa al-haqq li ahlihi fa أثبت الأمر من الوجود أصله والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه وإلى فمات عغاب حتى يستدل عليه ومات بعد حتى تكون الآثار هي التي تصيل إليه. Jauh berbeza antara orang yang berdalil adanya Allah menunjukkan adanya alam dengan orang yang berdalil bahawa alam ini yang menunjukkan adanya Allah. Orang yang berdalil adanya Allah menunjukkan adanya alam, iaitu orang yang mengenal hak dan meletakkan pada tempatnya sehingga menetapkan adanya sesuatu dari asal mulanya. Sedangkan orang yang berdalil adanya alam menunjukkan adanya Allah kerana dia tidak sampai kepada Allah. Maka bilakah Allah itu gaib hingga memerlukan dalil untuk mengetahui, dan bilakah Allah itu jauh sehingga ada alam lain dapat menyampaikan kepadanya. Jadi perbezaan yang diberikan oleh Tuan Pengarang di sini, Bini Abdullah memberikan kepada kita gambaran maknanya antara manusia dua orang manusia ini yang mengucapkan, yang mengatakan dengan adanya alam ini maka menunjukkan adanya Allah. Itu dalil akli kita, kerana wujud Allah Ta'ala itu dengan dalil aklinya adanya Allah. Dan bahawa adanya alam ini menunjukkan orang yang berdalil adanya Allah itu menunjukkan orang yang mengenal dan hak meletakkan pada tempatnya, maknanya yang benar, sehingga menetapkan ada sesuatu dari asal mulanya. Maknanya tak ada yang menjadikan alam ini melainkan Allah Ta'ala. Dan bahkan tak adanya alam ini Allah tetap ada. Ini jadi di sini satu orang lagi yang berdalil yang adanya alam menunjukkan adanya Allah. Maknanya kalau tak ada alam seolah-olah tidak ada Allah. Ini. Jadi kalau tak ada alam maknanya tak ada Allah. Itulah maknanya Allah ada sebelum ada sesuatu. Allah itu wal awwal wal akhir. Maknanya ada dia dan akhirnya pun dia. Tak ada sesuatu yang bermula dengan dia dan tak ada sesuatu yang akhir dengan dia. Maka Allah itu baka, kekal. Maknanya tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Itu dia. Jadi kita yakin dengan hati kita dengan benar bahawa Allah itu tiada permulaan. Sifat kadimnya Allah Subhanahu Wa Taala, wujud Allah itu dengan sifat yang qadim, iaitu ataupun sifat kidam, maknanya sedia, ada permulaan, dan bakanya, kekalnya, tak ada pengakhiran. Itu kita faham, maknanya kita letakkan di hati kita. Berbanding dengan orang yang mengatakan adanya alam ini, dengan adanya alam ini adanya Allah. Jadi kalau tak ada alam ini, tak ada. Ini perbezaan pendapat orang-orang yang tak benar. Jadi itu kalimah tauhid yang kita telah ucapkan, yang kita yakin dengan sebenarnya bahawa Allah yang menjadikan sesuatu. Jadi kita fahamkan dulu. Wallahu akhrajakum, firman Allah Ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidata la'allakum tusyrikun. Dan dialah, ini Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu yang tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah memberi kepadamu pendengaran, penglihatan dan fikiran supaya kamu bersyukur. Jadi sini Allah jelaskan kepada kita, maknanya kamu di dalam perut ibumu tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa satu pun tak tahu. Jadi dalam arwah lagi Allah dah memanggil namamu. Allah dah memanggil namamu dengan alastu bi rabbikum qalu bala. Maknanya Allah bertanya kepada kamu. Panjang kisahnya, kita singkatkan dahulu sedikit. Setelah itu Allah menghantarkan manusia ke satu lembah namanya Lembah Nauban, dan disitulah maknanya
Allah itu meletakkan manusia yang mana roh-roh yang baik akan kembali kepada Allah, roh yang tidak baik juga akan kembali kepada tempat yang tidak baik, yang kembali ke neraka Jahannam. Itulah bergantung kepada alam tadi, di mana ini katakan alam malakut, alam jabarut, alam syahadah dan sebagainya. Sampai kepada asal roh kita kepada alam lahu. Alam lahu, alam ketuhanan. Kemudian diciptakan dan kemudian dilemparkan iman. Imam Nu'man maka dikerjakan itu dengan kata apa ni, Allah Taala berfirman wa tin wa zaitun wa tufi hadzal banin khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safi illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Manusia itu dijadikan dengan seelok-elok kejadian. Khalaqal insana min tin zaitun wa zaitun wa tufi hadzal banin khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maknanya manusia itu diciptakan dengan ciptaan yang terbaik. Semua redat asfala safilin, dan ada mereka yang dilontarkan ke dalam Jahannam asfal safilin, maknanya neraka yang ke bawah sekali. Illa alladhina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beramal salih, beramal yang baik. Ini dia. Jadi manusia itulah terbahagi tadi. Mana-mana orang yang beramal salih, bagaimana Allah menerangkan dalam Quran yang disebutkan dalam surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi Allah memberikan tahu bagi manusia waktu asar, kerana waktu asar itu waktu pertengahan. Jadi itu sebab Nabi mengatakan sebaik-baik jalan kamu itu yang pertengahan. Yang pertengahan. Jadi waktu asar itu waktu pertengahan, kerana waktu bermula dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dan sebab itu isyak itu adalah waktu yang terakhir, yang maka lepas isyak inilah makna ulama melakukan malam tahajud, dan sahihnya sembahyang itu ditutupi dengan sembahyang witir. Witir bukan untuk bulan Ramadan saja, tapi setiap hari. Inna Allah witir yuhibbul witra. Allah itu satu witir, maka Allah menyuka yang witir, yang ganjil. Jadi itu dia. Maka itulah, maka tutup sembahyang kamu dengan witir. Kerana witir itu ibarat satu ikatan, kata ulama, yang mana sembahyang tadi telah kamu kumpulkan, dan ikatnya kesatuan sembahyang itu dengan witir. Jadi untuk sembahyang adalah witir. Terserah kepada kamu. Untuk witir maknanya selepas isyak kamu nak witir dulu boleh, ataupun lepas isyak buat witir, kerana takut tak bangun tengah malam, buat witir siang-siang. Dan kalau terbangun tengah malam, niatkan untuk sambung lagi. Kalau semalam lepas isyak kita dah buat 3, boleh sambung lagi 8. Kalau tak buat, langsungkan pada akhir witir itu. Kerana akhir witir, banyak-banyak witir adalah 11 rakaat. Ini ambil. Tapi yang biasa ulama yang kita ringkaskan hari ini, biasa tempat kita lepas tarawih Ramadan cuma 3 rakaat. Kalau lebih orang lari. Tapi alhamdulillah lah, maknanya buat witir. Jadi di sini maknanya Allah memberikan kita pengenalan tadi. Kamu dijadikan di dalam perut ibumu, apa yang kamu tahu? Tak tahu apa. Dari mana sumber makanan yang kamu dapat? Semuanya Allah salurkan. Tak, kamu bernapas dalam perut ibumu tanpa oksigen, tanpa apa. Dan kamu dibentuk dari tulang belulang yang dengan setitik air mani, maka setelah itu dibentuk kamu dengan daging, tulang belulang dan sebagainya. Tak maaf. Maka sebab itu kata tuan pengarang lagi, memang asal mula kejadian manusia itu bodoh, tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah memberinya alat untuk mengetahui dan mengenalnya, pendengaran, penglihatan serta fikiran, alat dan mengenal Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi ini dia. Ini yang Allah letakkan kepada manusia. Manusia itu tak ada apa-apa, tak tahu apa. Bila dilahirkan pun tak tahu apa-apa. Maknanya manusia itu bodoh. Sebab itulah Allah mengajar Nabi dengan
pertama dihayyukan kepada Nabi dengan perkataan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu. Ini disuruh. Kerana dengan pembacaan tadilah kamu mengerti. Dengan pelajaran tadilah kamu mengerti. Asalnya kita tak mengerti, jadi orang yang mengerti. Tapi bila dah mengerti, jangan buat-buat tak reti. Hari ini itu yang terjadi. Dah mengerti, kita buat-buat tak reti. Kenapa? Kerana habuan dunia mendahului daripada akal kita, nafsu kita dan sebagainya. Jadi itu menjadikan kita yang mengerti meninggalkan pengertian, akhirnya membuat tidak mengerti. Ini dia yang terjadi. Jadi maka Allah yang saya katakan minggu yang lalu, apabila Nabi Adam telah dikeluarkan dari Allah dari syurga, maka Allah beri 3 kepada Nabi Allah Adam. Ingat apa dia? Ingat 3 perkara ataupun 3 hal yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Adam. Dah ceritakan minggu lalu. Ada tak? Belum lagi. Mungkin di tempat lain. Saya lupa. Tak apalah. Apabila Allah keluarkan Nabi Allah Adam dari syurga, Allah beri 3 hal yang mana disuruh Nabi Adam pilih. Pertama, Allah memberi kepadanya akal. Kedua, Allah memberinya akan agama. Dan ketiga, Allah memberi kepada Nabi Allah Adam budi pekerti yang baik. 3 perkara ini apabila Allah keluarkan Nabi Allah daripada syurga, ini 3 perkara yang Allah beri kepada Nabi. Suruh pilih antara satu dengan perantaraan Jibril. Maka apa yang dipilih oleh Allah, Nabi Adam? Nabi Adam memilih akal. Kerana apabila mengambil akal, 2 perkara tadi, iaitu agama dan akhlak yang baik, itu kesempurnaan akhlak itu mau pulang. Tapi diperintahkan oleh Allah mengikuti. Kerana dengan akal yang baik, dengan akal yang sempurna, maka jadilah agama itu agama yang baik, jadilah akhlak yang sempurna. Jadi kalau kita tidak berakal, bila ditanya akal, tentu kita tak jawab. Di mana ada akal? Boleh kita tunjukkan akal? Tak boleh. Tapi yakin kita berakal. Inilah kata Imam Hanifah pada orang yang bertanya, ya Imam, bagaimana kamu menyembah Allah? Kamu menyembah Allah, kamu tak kelihatan Allah, tak dapat melihatnya. Bagaimana kamu menyembah Allah? Inilah yang Imam Abu Hanifah mengatakan kepada orang etis itu ataupun orang fahaman bebas ataupun free thinker. Maka Imam Hanifah mengatakan kepadanya, kamu punya akal? Boleh kamu pegang akal kamu? Tak. Boleh kamu rasa? Kamu lihat akal? Tak ada. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu merasai, tapi kamu tidak melihatnya dan kamu tidak dapat memegangnya. Tapi kamu mengetahui adanya. Jadi kalau kamu tidak berakal, adakah kamu gila? Tidak. Kalau kamu yang berakal itu tentu tidak gila. Inilah maka tadi perbezaan manusia diberikan dengan perbezaan haiwan. Inilah akal. Di mana otak sama. Dibelah otak monyet, dibelah otak lembu, otak kambing dengan otak manusia kurang lebih sama. Tetapi dalam otak manusia itu punya akal, dalam otak biasa tak punya akal. Tapi tidak dikatakan dalam otak itu berakal. Kerana otak itu tak menunjukkan ada akal. Cuma orang berotak itu boleh memikirkan itu sahaja. Tapi akal menunjukkan satu lumrah atau satu keistimewaan. Ini yang dikatakan daripada salah satu yang dibahaskan oleh ahli-ahli yang membaca ilmu tauhid yang tinggi, yang makrifah. Ini yang dikatakan salah satu daripada hakikatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi salah satu daripadanya hakikat sempurna Rasulullah itu adalah dengan akal. Kemudian menuruti yang lain. Jika kita panjangkan nanti panjang lebar. Sedikit-sedikit kita bahaskan. Jadi itu dia. Jadi akal. Jadi kesempurnaan itu akal yang penting. Jadi maka dengan manusia berakal itulah maka manusia tidak membuat perbuatan-perbuatan yang keji. Manusia berakal itu boleh membezakan antara baik dengan yang tidak
tidak baik. Ini bagaimana Allah mengajar kepada kamu daripada kamu tak punya pandangan, kamu tak nak pendengaran yang betul, tak mengetahui apa-apa. Sekarang diberikan pandangan, pendengaran dan fikiran supaya kamu boleh berfikir. Jadi kamu dapat membezakan antara yang baik dengan yang tidak baik. Kalau manusia tak baik, kalau haiwan sifatnya jelek, kotor, maknanya haiwan kita lihat seperti khinzir, anjing dan sebagainya, yang mana perbuatan-perbuatan mereka itu, perbuatan haiwan-haiwan itu tidak menghormati orang, seperti melakukan pekerjaan berkahwin di hadapan orang dan sebagainya. Ini haiwan, ayam, kambing, lembu dan sebagainya. Tapi ini yang hari ini terjadi kepada manusia. Hari ini yang terjadi kepada manusia. Di mana akalnya? Di mana akalnya sekarang? Di sini yang jadinya. Kalau punya akal, tak akan melakukan pekerjaan tidak baik di akhlak yang ramai. Maknanya sudah tidak punya akal. Dah bila tak akal, dah tak punya pertimbangan. Bila tidak punya pertimbangan, salah satu sifat yang ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-haya. Al-haya minal iman, sifat malu. Inilah yang terjadi hari ini. Kalau orang yang punya akal tentu ada sifat malu. Nak berbuat seperti binatang tak mungkin. Tapi kerana tidak berakal, maka jadilah mereka lebih hina dari binatang, lebih hina dari haiwan. Ini terjadi hari ini. Dengan tak punya akhlak, maka itu sebab Nabi diutuskan untuk memperbaiki akhlak manusia. Innamal mu'minuna makarimal akhlak. Diutuskan kerana ini. Untuk elokkan makna. Setelah kamu berakal, elokkan dengan akal kamu tadi itu akhlak kamu yang itu tadi yang Allah berikan kepada Nabi Allah Adam, kesempurnaan akhlak pribadi. Itu dia. Tapi hari ini ada akal, akhlaknya tidak ada. Kesempurnaan akhlak tidak ada. Inilah yang dikatakan oleh Allah Taala, manusia hari ini tidak dapat menggunakan fikirannya yang sihat. Maka mereka lebih rendah, lebih hina dari haiwan. Bagaimana firman Allah Taala yang disebutkan dalam Al-Quran, apabila manusia itu rendah, maka yang tak baik, maksiat, maka inilah dia. Hilang sifat malunya, akhirnya inilah kata ulama, bila sifat malu hilang, maka tergadailah kemaluannya. Inilah hari ini. Inilah hari ini. Banyak perkara-perkara yang terjadi. Kerana asal dari didikan kita, asal dari perhatian kita, asal dari bagaimana kita mendidik anak-anak generasi kita. Kerana kita akan dipersoalkan, akan dipertanyakan. Kalau anak-anak ini, begitu juga teman anak-anak kita, bagaimana temannya dan teman-teman mereka. Berkata para ulama, teman kamu yang sebenarnya bagaimana? Teman kamu yang sebenarnya bukan teman yang duduk dengan kamu. Yo, apa tuan cakap betul, apa tuan kata betul, ini tuan cakap betul, semuanya betul, benar tuan, tuan memang hebat, tuan memang betul. Ini bukan teman, ini pengkhianat namanya. Ini kerana ada sifat pergantungan dengan manusia untuk memuji-muji orang untuk dapatkan sesuatu. Ini bukan teman. Teman yang bagaimana? Yang bukan membenarkan apa teman-temannya berkata, tetapi yang mengajak temannya kepada kebenaran. Itulah teman. Teman orang yang memperbaiki kamu, mengajak kamu pada kebenaran, bukan membenarkan apa yang kamu cakap saja. Dia rasa kalau cakap tak betul pun betul, benar, semuanya benar. Kerana nak jaga periuk nasi, kerana nak jaga makan minum. Ada siapa kamu? Apa rezeki kamu dari dia atau dari Allah? Maka inilah iman yang kita jatuh terceput. Kembalilah kita kepada sifat-sifat tadi. Kembalilah kita kepada sifat-sifat ini nanti. Jadi itulah yang menyebabkan, kata ulama, itulah dia bagaimana teman yang membenarkan
ya, bukan membenarkan ajaran syariat kamu, tapi mengajak kamu kepada kebenaran. Kamu tak benar, ditunjukkan kepada jalan kebenaran. Inilah teman. Maka berkata tuan pengarang lagi, Allah memberikan alat untuk mengetahui dan mengenalnya, pendengaran, penglihatan, perasaan, fikiran, semuanya alat mengenal Allah. Itu supaya manusia bersyukur. Sebab dengan bersyukur itu manusia sempurna dan sejahtera hidupnya, iaitu setelah mengenal kepada Tuhan yang menjadikan dan menjamin segala hajat keperluannya. Jelas di sini. Maka kamu mengenal Allah, maka tidak akan bergantung lagi kepada manusia, tidak akan letakkan pengaduan kepada manusia. Sebaliknya kamu semua kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Bagaimana kamu mengucapkan kalimah la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu maknanya imtithalun nawamir wa tiwabun nawahir. Dikumpulkan satu daripada itu dikatakan aqaidul iman, kesimpulan iman. Yang mana kesimpulan iman, dengan ini kamu menjadi orang yang bertakwa. Apa arti takwa? Arti takwa buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Barulah ucapan kalimah tauhidmu benar. Kerana kalimah tauhid itu mengucap dengan lidah, mengaku dengan hati yakin, dan melakukan amal. Ini dia. Ini balik kepada sini. Jadi ini ucapan kamu. Kebenarannya bagaimana kamu ucapkan? Kebenaran. Maka balik yang kita biasa, Allah tiada Tuhan yang disembah melainkan. Apabila kamu meyakini tiada Tuhan yang kamu sembah melainkan Allah, maka tidak ada pergantungan dengan manusia. Sebab dalam Allah Subhanahu Wa Taala, dengan yang kita apalkan baca Asmaul Husna itu, nama Allah yang 99 itu semua tergantung. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Fattah dan sebagainya. Yang memberi rezeki, yang mengampunkan, yang memberi kemaafan, dan segala-galanya memberi rahmat. Jadi tak ada lagi kamu untuk bergantung kepada manusia. Kerana dalam la ilaha illallah itu cukup dengan asma' husnanya. Cukup dengan asma' husna. Dari semua asma' husna itu ulama mengeluarkan lagi dengan adanya Ismullahil Azam. Ismullahil Azam. Ismullahil Azam ini bagi yang telah mengucap kataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan benar, maka dapat dia kepada Ismullahil Azam. Bila dapat Ismullahil Azam itu, maka inilah martabat orang-orang yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah. Yang mana martabat mereka ini? Orang-orang yang sempurna, yang garib dengan Allah Subhanahu, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lidah mereka, apa yang mereka ucapkan, bagaimana Allah mengatakan kalau menjadikan sesuatu kun fayakun, begitulah Allah berikan kepada mereka dengan ucapan gum biiznillah atau kun biiznillah. Ini benda ini agak panjang, kita ringkas sedikit, kita huraikan. Jadi ini masalahnya. Jadi kalimah yang benar itu la ilaha illallah itu benar. Dalam kalimah Allah cukup dengan segala-galanya, maknanya takwa. Kalau kamu melanggar perintah Allah, maka bukan orang takwa. Bila orang takwa, maka kamu bukan orang yang amanah. Bila orang yang amanah, maknanya kamu pecah amanah. Bila pecah amanah, kamu tak layak untuk memikul amanah. Ini dia. Maka amanah Allah kepada manusia ini dia. Tapi kalau kamu dah lakukan pecah amanah, maka apa lagi? Kullu ra'i mas'ulun kullu ra'i mas'ulun min ra'iyatihi. Maknanya tiap-tiap pemimpin akan disoal dengan apa yang dipimpin. Begitulah pimpinan kamu, amanah kamu, anak-anak kamu. Maka Allah mengatakan, Allah mengatakan kamu diamanahkan memegang amanah. Jadi amanah apa? Amanah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala. Yang mana Allah mengatakan dalam Quran, wa ma khalaqtul jinni insi illa liya'budun. Ini yang dikatakan Al-Imam Junaid Baghdadi, kita hanya beribadah kepada Allah, berzikir, menyebut nama Allah.
Kalau kita duduk macam itu sebagaimana Imam Junaid Al-Baghdadi duduk menyebut nama Allah, berzikir, tak cari makan, rumah tak rumah menjerit, bang dapur tak berasap, tapi Allah memberikan li'budu itu, beribadah itu sama juga kamu mencari rezeki, nafkah untuk anak-anak, nafkah untuk keluarga, itu namanya ibadah. Nafkah mencari anak, tapi nafkah mencari anak, janganlah kamu memegang amanah. Amanahnya apa? Jangan kamu dapatkan nafkah harta ibadah kamu tadi ni, kamu cemarkan dengan pekerjaan yang haram, ambil yang haram, yang syubha, yang rasuah, menipu. Ini kamu kalau ambil itu, maka itu dikatakan pecah amanah. Bila pecah amanah, bagaimana Allah nak amanahkan yang lain-lain kepada kamu? Yang segelintir kecil ini kamu tak boleh. Minta maaf, kita di pejabat masuk jam 8 kerja, pukul 10 rehat, pukul 12 berhenti makan, balik solat apa semua. Tapi masuk pejabat jam 8 punch card, duduk kat warung sampai jam 10. Orang datang, ini 2 jam waktu amanah kamu bekerja, ke mana kamu habiskan? Di mana bawa tu? Ini 2 jam ni rezeki kamu yang kamu, kalau kamu bawa balik 2 jam ini, rezeki yang tidak halal bagaimana? Jadi kalau anak-anak kita tak mendengar kata kita, tak mendengar, kita kaji dahulu dari mana sumber kita. Oh, saya bekerja. Kerja yang macam mana? Kerja yang macam mana? Sumber kita bekerja memang kita. Saya tak ambil hak orang. Saya tak ambil tipu. Tak tipu sana betul. Tapi waktu kamu ditetapkan waktu bekerja, ke mana kamu? Ini tanggungjawab diamanahkan kamu di waktu itu. Ke mana kamu tinggalkan? Inilah yang kita. Sebab itu para sahabat takut dengan perkara-perkara begini. Mereka takut dengan perkara-perkara yang begini. Maka sebab itulah mereka jaga baik. Kerana dengan apa yang kamu menjaga amanah, kamu akan diberikan amanah yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah Allah memberikan amanahnya akan rahsia-rahsianya. Al-insanu sirri wa anna sirri. Manusia itu adalah rahsia Tuhan. Aku itu rahsia manusia. Bila kamu menjaga amanah, maka kamu dapat diberikan rahsia. Orang yang jaga punya, sebagai kita bekerja dengan pemerintah, bekerja yang jaga syarikat, jaga apa atau sebagainya, amanah menjagakan, tak buka rahsia syarikat, tak buka rahsia ini, tak apa, maka itu kamu baru kamu diamanahkan yang lain. Tapi kalau kamu pecah amanah, mesti kamu tak akan diberi amanah yang lain. Beginilah Allah mengamanahkan kamu, kehidupan kamu, tapi kamu tidak jaga amanah, bagaimana kamu nak dapat yang lain? Sebagai Sayyidina Ibrahim bin Adham. Sayyidina Ibrahim bin Adham, seorang asalnya raja, membuang kerajaannya, membuang kedudukannya sebagai raja, menjadikan dirinya seorang sufi, menjadikan dirinya sebagai seorang ahli sufi, tinggalkan kerajaannya kerana melihat satu hamba Allah yang minum air, yang makan roti keras dan kemudian minum air hujan, bersyukur kepada Allah SWT, sedangkan dia raja tak pernah bersyukur kepada Allah SWT. Sayyidina Ibrahim langsung meninggalkan kerajaannya, menjadi beribadah kepada Allah SWT. Sayyidina Ibrahim bin Adham. Dan pada satu masa beliau ketika itu nak lihat semayangnya, ada kainnya yang koyak, maka kainnya yang koyak ini beliau hanya pakaian itulah sahaja. Bukan macam kita banyak-banyak, habis koyak ni sampai penuh gogok, nak kasih orang miskin pun tak kasih, simpan sampai biar koyak pun tak apa. Ini kita, pakaian kita nak banyak-banyak, apa kita nak buat timbus, habis yang dah pakai sedekahkan. Kerana 3 hak kamu. Yang pertama, yang kamu pakai dah koyak habis, itu hak kamu. Yang kamu dah makan dan dah telan dan keluar, itu hak kamu. Dan yang ketiga, yang kamu berikan kepada orang, itu hak kamu. Lain bukan hak kamu. Yang tentu hak kamu, harta, rumah, mungkin hak waris lebih daripada itu. Jadi ini dia. Sayyidina Ibrahim Al-Ham, pakaiannya itu sahaja. Apa yang buat Sayyidina Ibrahim Al-Ham?
masuk ke dalam air, ambil jarumnya, cucuk benangnya dengan jarum yang agak dah kata macam kaum karat dah. Maka bila nak cucuk jarum dengan benang pada jarum itu, jatuh jarum itu. Sedih Sayyidina Ibrahim. Bagaimana? Kerana tak sedihnya, kerana tak dapat menjahit pakaiannya yang koyak, kerana tak dapat menutup aurat, maka takut salatnya tidak sah. Bersedih Sayyidina Ibrahim AS. Maka Allah perintahkan ikan di laut, ikan yang di laut keluar semuanya, naik ke atas, menunjukkan kepada Sayyidina Ibrahim AS, ya Ibrahim, ini di mulut kami ini ada jarum dari perak. Adakah ini jarum kamu? Kalau kita jarum karat, ikan timbul bawa jarum perak, fa'al, betul. Kalau kita tak sabarnya gosok Aladin ni peluang jin nak apa? Nak rumah, nak harta. Kan? Tapi Sayyidina Ibrahim AS tidak. Bukan hakku. Tenggelam ikan. Kemudian timbul lagi ikan, bawa jarum emas. Adakah, ya Ibrahim, adakah ini jarum kamu? Bukan. Jarum aku adalah jarum yang karat dari besi. Akhirnya timbul seekor bawa jarum itu. Inikah jarummu? Ya, kata Sayyidina, inilah jarumku. Inilah yang maka dia mendapat keadaan yang begini. Yang Allah tunjukkan ikan boleh begini, kerana dia punya sifat amanah. Amanahnya apa? Bukan haknya tak diambil. Cuba kita, bukan hak kita ambil. Oh, ikan timbul, ikan apa tahu? Jarum aku bukan jarum emas. Ini jarum emas. Balik bawa jarum jadi ular. Tapi Sayyidina Ibrahim amanah, bukan jarum aku, maka tak ambil. Bila tak ambil, Allah bukakan darinya rahsia-rahsia yang melihat. Beliau merasakan amal ibadahnya bagaimana. Ini bagaimana beliau mengatakan apabila bertemu dengan anaknya di Baitullah yang telah berpisah selama 30 tahun, beliau waktu itu mengatakan, telah aku tinggalkan anakku dan isteriku. Anakku menjadi yatim, isteri menjadi janda. Kerana aku mencari penyaksian, kerana aku mencari untuk keridaan Allah, kerana aku mencari cinta rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maka didapati itu. Dan ini kita jadi amanah kita bagaimana. Ini Tuan Pengarang maksudkan di sini, pendengaran kamu, telinga kamu, mulut kamu, lidah kamu, mata kamu, penglihatan, semua amanah. Jadi bagaimana kamu menggunakan amanah ini? Kerana dengan amanah yang diberikan kepada kamu, kamu akan disoal, akan ditanya, di mana kamu membawa amanah? Di mana kamu membawa amanah ini? Di mana kamu gunakan kakimu? Di mana kamu gunakan pandanganmu? Di mana kamu gunakan tanganmu? Yang kita selalu baca Yasin tiap malam. Al-yawma nahnu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini semua akan menjadi saksi kepada kita. Bagaimana kita? Bagaimana kita? Inilah diamanahkan kepada kita. Jadi, bila kita menjaga amanah ini dengan baik, Allah akan memberikan amanah-amanah yang lain. Kerana kamu telah sempurnakan amanah yang kecil, akan diberi amanah yang besar. Bagaimana seorang mengatakan kepada tuannya, tuan, tunjukkan saya di mana guru yang lebih alim, makrifah. Syekh, dia tahu. Ini orang tahu keadaan orang ini bagaimana. Baik, kamu mau? Dibawa ke satu tempat, ditaruhkan dalam kotak, atau kotak seekor tikus ditutup. Jangan kamu bawa, jangan kamu buka apa yang di dalam ini sampai kamu bertemu dengan syekh. Syekh yang mana kalau kamu nak mencari jalan ma'rifah atau tariqah dan sebagainya, ini syekh yang ada di sana, kamu tolong sampaikan kepadanya. Maka berjalan orang ni bawa. Dalam perjalanan dengan bunyi tok tok dalam kotak bungkusan. Apa dalam bungkusan ini? Risau ni. Ingin tahu.
Tapi dah dipesan lagi, jangan kamu buka sampai kamu bertemu dengan syekh dan surahkan kepada syekh itu, kamu akan dapat, kau akan dapat rahsianya. Ini hati menggelodak, ingin nak tahu apa yang dalam kotak ni. Bunyi emas ke, bergolak-golik emas ke, apa ke. Akhirnya menyeberang sungai naik. Sampai dah satu tempat, hatinya dah tak kuat lagi, tak tahan lagi. Maka akhirnya kotak itu dibuka. Bila melokak, meloncat tikus keluar. Nak tangkap tikus mana boleh lagi. Tikus dah lari, tutup kotak itu, hantar kepada guru yang seorang lagi yang disuruh sampaikan oleh gurunya dia, bagi ke orang itu, hantar. Dia hantar, syekh itu melihat kotak dah kosong. Syekh itu bertanya, mana isi dalam kotak ini? Ya Tuan, minta maaf, saya takut Tuan, kalau saya keluar kepada Tuan, saya dengar bunyi dalam itu, saya takut bom ke, saya takut apa ke, saya takut apa, maka saya buka kotak. Kamu baru diberi amanah yang kecil, kata orang ini, kamu tak boleh menjaga. Bagaimana nak beri amanah yang besar? Amanah yang kecil begini kamu tak boleh jaga, bagaimana nak beri amanah yang besar? Kamu nak cari apa? Nak cari makrifah, nak cari hakikat dan sebagainya. Yang kecil ini kamu tak boleh jaga. Inilah dia. Inilah hari ini. Jangan kita berlomba-lomba untuk terus kepada makrifah, tarekat yang tinggi, makrifah terus mengerti, ambil ilmu-ilmu makrifah yang tanpa kita terus nak sampai ke pucuk, tak merantui ranting-ranting. Ingat kita bagaimana? Kita dilahirkan terus berlari? Kita dilahirkan terus berlari? Tidak. Kita dilahirkan di pembaringan. Kemudian jaga, baru merangkak, baru bertatih, baru berjalan, baru boleh berlari. Ini juga ilmu. Jangan kamu terus makrifah. Nanti sampai pada satu makrifah, kita pun dah sama taraf dengan Allah. Tak payah sembahyang lah. Kedudukan kita dah sama tinggi. Takkan Tuhan nak menyembah Tuhan. Sembahyang itu khusyuk. Dengan khusyuk cukup menyembah Allah. Ini yang bermacam-macam. Jadi bermacam-macam. Akhirnya sembahyang pun pakai niat. Tak payah buat lagi. Niat aja lah. Niat. Makan pun niat. Makan bukan niat, tapi makan juga dengan perbuatan. Inilah yang akhirnya terjadi. Jadi kamu melalui, nak sampai ke pucuk, melalui ranting-ranting. Ranting-ranting itu dulu kamu jelajahi untuk buat dukungan. Biar sampai ke pucuk kamu tak rebah. Ini dia perjalanan-perjalanannya. Jangan kita tergopoh apa. Bagaimana ingat Adam diciptakan oleh Allah, rohnya baru ditiupkan sampai pusat, sudah nak bangun. Maka Allah mengatakan inilah manusia, sifat manusia yang tak sabar. Jadi inilah kita. Jadi jangan kita jadi orang yang tak sabar, perlahan-perlahan. Jadi ini ilmu anak kita menunjukkan kita perjalanan-perjalanan yang membawa kita kepada ketenangan, perlahan-perlahan. Ini ilmu sufi ini ataupun kitab hikam ini mengajak kita kepada ketenangan, bukan keajaan kita kepada keadaan gopoh gapah yang tidak tenteram. Jadi ini kita perjalanan-perjalanan orang-orang sufi ini, orang-orang yang senang tenang. Kerana ala anbiya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bahagia mereka itu, hamba Allah itu, orang-orang yang saleh, tiada takut ataupun duka cita bagi mereka itu. Kita sambung sikit lagi. Liyunfika dzul sa'atin min sa'atih al-wasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu sa'iruna ilaihi. Hendaknya membelanjakan tiap-tiap orang kaya menurut kekayaannya. Ialah mereka yang telah sampai kepada Allah, dan orang yang terbatas rezekinya iaitu orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Ini hendak membelanjakan tiap-tiap orang kaya menurut kekayaannya. Jadi maknanya bukan orang kaya dunia aja ini, tetapi ya orang yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan ilmu-ilmu laduni atau sebagainya. Maka berjalanlah dia membelanjakan ilmunya itu menurut kekayaan, menurut batas-batasannya. Jangan berlebih-lebihan. Ialah mereka yang telah sampai kepada Allah. Dan orang yang terbatas rezekinya ini orang yang sedang menjulur kepada jalan Allah. Ini orang yang salik, yang masuk suluk, yakni yang jalan dalam pencarian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini
yang kita selalu orang kata, saya nak duduk, nak bertalaki, nak mengenal Allah, nak mengenal diri. Memang panjang cerita nak mengenal diri kalau kata mereka, tapi cukuplah yang saya katakan dahulu. Untuk mengenal diri kita, tak payah yang lain. Kenal diri kita ni siapa? Siapa kita? Siapa kita? Hamba Allah. Hamba itu bagaimana? Taat kepada perintah. Lagi, hamba itu sifatnya lemah. Hamba ini banyak melakukan dosa dan maksiat, mengharapkan keampunan, mengharapkan kasih sayang dari Tuhannya. Kalau dibuat tak betul, mengharapkan Tuhannya memaafkannya kan. Beginilah kamu hamba Allah. Kenal dirimu hamba dulu. Tak payah nak cari siapa kamu, nak mengenal diri kamu begini. Nanti banyakkan jalan yang begini yang jadi. Setelah kamu bersihkan hatimu, keluarkan sifat-sifat mazmumah, barulah datang sifat-sifat mahmudah. Ilmu itu akan datang dengan sendirinya kepada kamu. Akan kamu kenal diri kamu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Maka tak payah kenal yang lebih-lebih dulu, yang tinggi-tinggi. Kenal diri kamu hamba Allah. Selalu berbuat maksiat. Bila buat maksiat, kamu selalu mengharapkan keampunan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Selalu bertaubat dan beristighfar. Itu dia. Itu dia. Bila dengan itu kamu istiqamah, maka jadikanlah itu sebagai satu wirid. Kita sampai pada waktu ini, kita akan bahaskan nanti. Jadikanlah itu satu. Jadi istighfar itu, la ilaha illallah itu, kamu jadikan satu wirid. Bila jadi wirid, maka dengan wirid itu kamu tetapkan waktu-waktunya, maka barulah datang warid. Barulah datang warid. Ini kurniaan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Nanti kita akan bahaskan bagaimana Imam Ghazali meletakkan wirid dan warid itu, dan bagaimana cara-cara untuk kita mendapatkannya. Bila sampai pada waktu ini kita akan sebut. Tapi untuk itu istiqamah. Al-istiqamah afdalu minal alfa karamah. Istiqamah itu lebih afdal dari 1000 karamah. Wali-wali tidak akan mendapat karamahnya kalau tidak dengan istiqamah. Wali. Jadi istiqamah, wirid tadi atau istighfar tadi dengan la ilaha illallah atau sebagainya yang mana kamu ambil, sebagai istighfar, waktunya yang penting. Ini saya bahaskan sedikit, tunjukkan waktunya. Waktunya yang penting. Misal kalau kita, ini penjagaan waktu di sini sebab tu abang sebutkan dalam waktu ini wal asri. Jadi waktu itu kalau kamu biasa sembahyang, lepas sembahyang maghrib, antara maghrib isyak kamu baca wirid ke, atau baca la ilaha illallah ke, atau baca istighfar ke, tak baik. Jangan sampai 10,000, tak payah. Bukan kata tak bagus, tapi kalau 10,000 sekali, besok tak baca lagi buat apa? Kan? Besok tak baca lagi buat apa? Jadi dia baca 100 kali pun tak apa. Tapi tetapkan antara maghrib isyak itu, ini waktunya saya baca ini. Saya baca ini waktunya. Jadi dengan ketetapan waktu itu, ibarat kata ulama, kalau kita menjaga waktu itu tepat pada waktunya, ibarat batu yang duduk di bawah, atasnya air. Biar air itu setitik, walaupun bertahun, tapi dengan sebab titikan yang kekal, yang istiqamah dengan titikan itu satu-satu, akan jadi lekuk batu itu. Akan jadi lekuk. Walaupun airnya kita lihat setitik. Walau air yang selalu datang dalam air bah pun tak boleh melekukkan batu itu. Tapi dengan istiqamah, walau setitik dalam masa yang panjang, boleh melekukkan batu yang keras. Tapi kalau dicurah sekaligus, tak akan lekuk batu. Begini asalnya istiqamah. Jadi kalau kamu baca hari ini 10,000, besok tak baca, tak. Baca biar sedikit, tapi istiqamah dititikkan terus. Waktunya jaga. Itulah sebagaimana guru dari ayah kami, Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus,
ayahnya Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Ini awliya-awliya. Salah satu wiridnya antara maghrib dengan isyak ialah 25,000 kali 70,000 kali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita bawa? Boleh? Tak boleh. Mustahil. Mustahil tak baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70,000 antara maghrib isyak. Mustahil atau tidak? Cuba kita ukur dengan fikiran kita atau kita ukur dengan hati keyakinan. Mana? Mustahil atau tidak mustahil? Cuba jawab. Mustahil atau tidak mustahil? Ya? Ya, tidak mustahil. Kalau kita jawab mustahil, mustahil Rasulullah itu Isra Mi'raj dengan Isra Mi'raj semua sekali boleh masuk dalam satu ketiga malam. Tentu mustahil. Bagaimana diberikan mukjizat kepada Nabi, diberikan keramah kepada awliya. Itu dia. Maka awliya itu al-ulama warasatul anbiya. Maka keramah pada mukjizat pada Nabi, keramah pada awliya, keramah pada wali-wali. Jadi tak mustahil waktu yang sebegitu boleh dibawa. Kerana Rasulullah dalam satu ketiga malam Isra Mi'raj langsung nak pergi dari Masjid Madinah ke di Mekah ke Madinah, perjalanannya aja kalau ikut masa waktu itu 15 hari atau 1 bulan. Tapi dibatasi oleh Rasulullah waktu yang sejenak. Gabla Abiyadul Fash, kata Imam Ad-Dibai. Maknanya Isra Mi'raj sampai perjalanan Nabi balik ke tempatnya, balik ke Mekah, tempat tidurnya masih panas lagi. Padahal tempat tidur itu baru dibentang. Ini tak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa memperjalankan. Fahamkan betul-betul. Bukan berjalan, bukan Nabi berjalan, tapi diperjalankan. Faham betul-betul maksudnya. Subhanallazi asra bi 'abdi lailan min al-masjidil ila. Makna Nabi diperjalankan, bukan Nabi berjalan. Kalau kita berjalan lain. Tapi diperjalankan. Diperjalankan makna ada sesuatu yang membawa. Contoh saya bagi, kita ambil sikit ni biar kita faham dan tambahkan keyakinan. Jadi nanti kita baca, kita bila bertemu dengan awliya-awliya yang membaca miliknya begini, kita tak katakan mustahil. Tanamkan betul-betul hati kita keyakinan. Inilah para awliya-awliya ini, inilah para orang-orang Nabi ini, inilah mereka ini. Jadi pertama dengan keyakinan kita. Sebab itu peristiwa Isra Mi'raj diulang berapa kali setiap tahun kan untuk meyakinkan ketahanan kita, keyakinan kita. Maka tadi saya katakan Isra Mi'raj itu Nabi itu diperjalankan. Contoh, duduk satu kelompok semut. Kelompok semut. Satu ekor semut termasuk dalam baju kita. Seekor semut termasuk dalam baju kita. Kemudian kita pun pakai baju tu dari Johor pergi ke Melaka. Pagi, petang pulang balik ke Johor. Bila petang pulang balik ke Johor, semut yang ada dalam baju kita itu keluar jumpa kawan-kawan dia. Wahai kawan-kawanku, aku berjalan ke Melaka. Apa kata kawan-kawan dia? Engkau gila. Ini yang berlaku pada zaman Nabi. Yang mana orang musyrikin mengatakan Nabi gila. Engkau gila semua. Engkau jalan terangkak-rangkak. Engkau kata engkau pergi Melaka, petang dah balik. Maka semua ini menjawab, iya, aku sampai ke Melaka, aku lihat Melaka begini. Orang Melaka baik-baik, makannya cencaluk, sedap, asam pedas. Pak, aku lihat. Engkau merapik dah, gila, kita tak boleh percaya. Kenapa? Kerana semut itu bukan dia berjalan. Kalau dia berjalan tentu tidak sampai, tapi dia diperjalankan tadi. Begitulah Nabi SAW diperjalankan oleh Allah. Maka kuasa Allah, kudrah Allah, kehendak Allah, tiada siapa yang dapat tapi bila diperjalankan maka mudah segala-galanya. Waktu yang panjang dijadikan singkat, pendek.
bagaimana berlaku kepada para awliya yang dikatakan ahli khutbah, yang kita hari ini apa? Kalau kita dalam bahasa singkat kita hari ini, oh dia jalan apa? Jalan lipat bumi. Oh, pasal tahu lipat bumi kita tahu tak? Cerita bumi lipat bumi kita tahu tak? Kita nak dilipat dalam bumi kita tak tahu. Kan? Kita akan dilipat dalam bumi, kita tak ambil tahu. Cerita lipat bumi kita tahu. Ini kita hari ini. Itu yang kita kena fikirkan. Itu yang kita kena. Jadi dengan ini kita tanam keyakinan benar apa semuanya. Jadi mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Tuan Pengarang tadi dah bahaskan di sini, mengatakan tiada yang mustahil bagi Allah. Tiada yang mustahil bagi Allah dengan kudrat dan iradahnya di atas kehendaknya. Jadi kalau kita mengatakan dengan akal kita memang tak sampai. Tetapi kalau kita letakkan dengan akal keyakinan kita ke hati, baru kita sampai. Kita buka sedikit lagi. Kemudian orang yang telah sampai kepada Allah kerana mereka telah terlepas dari kurungan melihat kepada sesuatu yang lain Allah ke dalam tauhid, maka luaslah pandangan mereka, maka mereka berbuat di alam mereka lebih berleluasa. Sebaliknya orang yang masih merangkak-rangkak di dalam ilmu dan faham yang terbatas, mereka ini pun mengeluarkan sekadarnya. Ini sekadarnya macam kita lah, yang macam yang mereka itu seperti al-arif billah, mereka itu telah sampai kepada alam-alam yang luar, yang tidak terbatas oleh kita, yang tak terbatas oleh jangkauan kita. Bagaimana Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, bagaimana Sayyidina Abraham As-Saggaf. Sayyidina Abraham As-Saggaf, setiap dikatakan As-Saggaf itu makna Saggaf itu terbang. Terbang, maka Sayyidina Abraham As-Saggaf dikatakan setiap hari naik ke syurga. Setiap hari berjalan naik ke syurga. Sampai satu masa beliau di dalam syurga terpijak za'faran, dan bekas za'faran itu terlekat di kaki beliau sampai waktu beliau meninggal dan dimandikan, bekas za'faran itu tidak hilang di kaki beliau dan tetap merasa bau wangi yang luar biasa. Ini banyak perkara-perkara yang untuk kita tanamkan keyakinan di sini. Keramah-keramah bagi aulia-aulia, mukjizat bagi nabi-nabi tadi. Ini yang turun hari ini, yang kita lihat hari ini. Bila katakan keramah, ahlah ini dosa selampau ta'assub sangat. Kau ni dengan orang ni ta'assub, bukan ta'assub. Keramah itu adalah pemberian Allah pada perkara yang luar biasa, yang pada satu masa mereka itu memerlukan. Bagaimana di waktu peperangan Khandaq, waktu sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita tak punya air lagi. Nadir bertanya kepada Sayyidina Jabir, ya Jabir, adakah air di rumahmu? Kata Jabir, asal ini ya Rasulullah, dalam semangkuk. Bawakan air itu, kata Nabi SAW. Maka dicelupkan Nabi dengan tangannya, maka terpancar dari jari-jari Nabi akan air-air yang keluar dari jari-jari beliau. Ini yang dikatakan mukjizat. Begitu juga yang berlaku kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini kita nak faham antara karamah dengan khadam. Ini kadang-kadang jadi karamah dengan khadam ini. Oh, orang ni kasyaf tahu. Yang beritahu dia bukan karamahnya, tapi yang beritahu dia khadam dia. Ini amalan-amalan yang lain. Ini kita kena faham. Tok Bomo ni luar biasa. Belum cakap semua dah tahu. Yang beritahu bukan dia, khadam dia. Ini pelik betul, luar biasa. Wah, ini. Ini Nabi tak jadi bomo. Ulama-ulama tak jadi bomo. Minta maaf. Mereka ini mengobati hati mereka sendiri, memperbaiki hati mereka sendiri. Ini mereka ini yang berduka cita dengan amalan-amalan mereka kalau tak baik. Tapi dari lidah-lidah mereka itu yang banyak menyebut nama Allah, itu yang ditahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita minta air dengan para awliya, para rasul, dengan cukup dengan air ludah ni, cukup kerana air ludah itu mengandungi zikir yang banyak. InsyaAllah apa yang dikabulkan. Tapi hari ini kita memandang remeh kerana keyakinan kita terlalu tipis di sini. Terlalu tipis di sini. Maka sebab itulah kita tak merasai bagaimana mereka merasai kepada benda-benda yang luar biasa.
kepada nikmat-nikmat yang berbeza. Nikmat dunia ini hanya sementara. Nikmat yang kata Habib Ali bin Muhammad Hafid, bagi kami jika tidak masuk ke syurga pun, bagi para awliya salih ini, mereka tak masuk syurga pun mereka tak apa, tak merasakan, tak kecewa. Kenapa? Apa yang penting mereka telah dapat mencapai syurga dunia. Apa syurga dunia? Bukan kelazatan sama isteri, bukan kelazatan rumah tangga yang banyak harta, bukan. Tapi syurga kami adalah ma'rifatullah, yang telah dibukakan Allah akan hijab kepada kami melihat segala sesuatu. Ini nikmat kami lebih daripada kami masuk syurga. Bagaimana besok di yaumil qiyamah Allah mengatakan pada satu orang, wahai fulan, masuklah kamu diberi aku dua pilihan. Kamu diberi aku dua pilihan, aku beri kamu dua pilihan. Kamu pilih, nak masuk syurga atau nak salat. Padahal dalam syurga tak ada salat. Mana kamu nak pilih? Kamu nak masuk syurga atau nak salat? Berkata si fulan ini, aku nak salat ya Allah. Aku tak mau masuk syurga, aku nak salat. Kenapa? Kerana dengan salat tadi dia merasakan keenakan, merasakan kelazatan, kerana langsung dengan berbicara dengan Khaliqnya, langsung berbicara dengan penciptanya. Ini yang mereka rasakan kenikmatan ibadah mereka, langsung bercakap dengan Khaliq. Kita dalam sembahyang macam-macam fikiran datang. Oh, ini pesan belum beli lagi barang-barang. Tak bersihan sekarang bini tidur tak tegur. Kan? Ini fikiran-fikiran kita dalam sembahyang kita. Maka itu salat tadi, inna salatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita balik kepada amanah, amanah itu yang mencegah kita dari perbuatan mungkar. Kalau salat kita tak boleh mencegah kita dari perbuatan mungkar, masih minum arak, masih usik perempuan, masih makan haram, masih tipu saja. Ini salat kita tadi itu tidak makbul. Kata Habib Ali bin Hasan, kalau kamu nak tengok, tak tahu salat kamu diterima oleh Allah atau tidak, ini dia. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jika salat kamu menegah kamu dari perbuatan munkar, bermakna salat kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi salat kamu masih tidak menegah, kamu masih beli nombor ekor, minum arak, buat maksiat, masih tergantung salat kamu. Ini dah ditunjukkan. Maka periksa balik kita. Kerana bila jadi la ilaha illallah, kita tidak kembali kepada amanah. Amanahnya apa? Muhammad Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutlah Rasulullah. Jadi apa yang Rasulullah suruh kita ikut, jangan engkar. Baru kamu dapat, baru kamu merasakan, baru kamu dapat kenikmatan amal-amal ibadah. Kan gitu. Ya. Kita banyak melalaikan, meninggalkan, maka kita miskin dengan ini. Miskin. Maka diberikan Allah jalan yang terbaik untuk kita. Apa jalan yang terbaik? Bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bertaubat. Yang telah lepas. Jangan cerita, jangan buka buku lagi. Bila dah bertaubat, buku lama dah ditutup. Seperti kita masuk awal tahun dengan akhir tahun. Bila dah akhir tahun, buku lama dah ditutup. Awal tahun buka buku baru. Ini kita nak buka cerita lama, flashback. Sombongnya kau. Sepulang sombongnya. Apalagi tengok wanita. Sombongnya kau wanita ni. Aku tegur tak mau jawab. Kalau aku 10 tahun yang lalu, engkau ikut aku terus. Kita buka bekong kita buat apa? Yang sudah. Begitu juga engkau sombong. Kalau dulu aku, kalau belum bertobat, tangan ni pecah muka engkau. Sekarang muka kita boleh dipecahkan orang. Sudah, taubat. Dulu kita boleh mukul orang, sekarang kita pakai tongkat, tak boleh pukul orang lain. Orang pula pukul kita. Bagaimana? Taubatlah, balik kepada Allah. Jadi rahsia-rahsia kita yang lama-lama, cerita lama, tutup. Bila bertaubat, Allah dah tutup buku. Tak ada lagi. Buka buku baru. Buka buku. Bila buka buku baru, jalankan cara hidup yang baru. Sebab tu setiap tahun kita disuruh anjurkan baca doa awal dan akhir tahun. Kerana
akhir tahun, yang tahun yang dahulu mungkin kita terpedaya banyak dengan syaitan. Ini yang dikatakan oleh Ibrahim Adham. Kamu tahu syaitan itu musuhmu, tapi kamu ikuti. Kamu tahu neraka itu azab, tetapi kamu cari jalan menujunya. Kamu tahu syurga itu nikmat, tapi kamu cari amalan yang menjauhinya. Bagaimana kita? Perbezaan kita bagaimana? Kamu tahu kubur itu sempit, tapi kamu berbuat amalan yang membawa kamu kepada azabnya. Bagaimana? Tahu tak semua ni? Siapa cakap tak tahu? Ada yang mengatakan tak tahu. Semua tahu. Tapi kenapa boleh terjadi kita melakukan ini? Inilah sifat manusia. Manusia tak sunyi dari kesilapan. Betul, memang tak sunyi. Tapi baliklah dengan jalan bertaubat. Sudah. Silap bertaubat. Jangan dah taubat macam tak makan cendera dan cili api. Pedasnya. Tak sanggup. Tak makan lagi lah cili api ni. Pedas. Besok, selera betul nasi ni kalau kena dengan cili api. Makan lagi. Jangan je cili api. Ni hari makan, buat lagi. Tinggal besok buat. Jadi ini taubat yang betul-betul bertaubat, yang dikatakan taubatan nasuha. Kembali kepada Allah betul-betul. Menyesal dengan segala perbuatan kita. Menitiskan air mata kita yang benar-benar. Menitiskan air mata. Bagaimana Fudail bin Iyad bila bertaubat sampai menitiskan air mata darah. Kita tak boleh buat macam air mata darah. Kalau kita boleh buat pun kita paksa air mata setitik pun keluar. Inilah air mata. Dengan setitik inilah Allah mengangkat darjahmu. Itu sebab kata ulama, jangan memandang maksiat itu kecil dan jangan memandang taat itu kecil, remeh. Kecil taat itu tapi mungkin ada keredaan Allah dan jangan maksiat itu kecil, mungkin ada kemurkaan Allah dalamnya. Kerana setitik, dengan setitik tadilah segala-galanya berubah. Dengan setitik tadi segalanya berubah. Dengan setitik air mata penyesalan, timbangannya menjadi berat di yaumil qiyamah. Dengan setitik huruf, satu noktah, satu titik kan boleh mengubahkan perkataan, boleh mengubah makna. Titik saja. Dengan setitik dari dosa kamu akan menggelapkan hati kamu. Dan dengan setitik mani maka terjadinya manusia. Begitu juga pepatah Melayu, dengan setitik nila rosak susu sebelanga. Jadi ini. Jadi jangan pandang remeh satu titikkan itu, jangan kita pandang tak ada apa-apa. Tapi mungkin satu titikkan itulah yang Allah mendatangkan kegembiraan kepada kita, kerana Allah redha kepada kita. Bukan juga dengan satu titikkan itulah Allah menjadikan kemuliaan, kemukaan kepada kita. Jadi di situ kita hidup berhati-hati dan waspada. Selalulah dekat di dalam hati kita khauf dan harap sama Allah Ta'ala. Maknanya rasa takut dan harap pada Allah. Takut berbuat maksiat dan harap pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang kita tanamkan di hati kita. Mudah-mudahan insya-Allah dengan yang seberingkas pada malam ini, insya-Allah Allah mengampunkan dosa kita. Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah memperbaiki diri kita, menjadikan kita orang yang baik, dan mungkin amalan kita yang baik kepada yang lebih baik, yang baik lebih baik kepada yang terbaik, dan kekalkan segala kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan insya-Allah Allah masukkan kita di dalam gulungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah ampunkan dosa kedua ibu bapa kita. Allah mengampunkan dosa anak-anak kita. Allah mengampunkan sahabat-sahabat kita. Allah mengampunkan dosa jiran tetangga kita. Allah mengampunkan dosa kaum muslimin muslimat semuanya. Dan Allah amankan negara kita, selamatkan negara kita dari segala bala bencana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ar-Rahman Rahimin, ya Maulana, ya Mujib, ya Hadillah, ya Ghita, tawassalnaka bil Habib
taqdi hajatuna karim, taqdi hajatuna karim. Allah sampaikan segala hajat-hajat kita, Allah kabulkan segala hajat dari kita, hajat dengan kemurahan, hajat dengan kemurahan di dunia dan ampunan di akhirat ya Allah. Dan sampaikan hajat-hajat kita semua, dan sampaikan juga hajat orang yang menginfakkan majlis pada malam ini, khususnya kepada Datuk Zaid. Allah berikan kepada keluarga mereka kemurahan, kesenangan kehidupan dunia akan, dan juga kepada diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita, kemenangan kehidupan dunia dan akhirat berkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kutri untha wa zakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqi kulla halalan daima wa akhilla aqiya ulama, nahdha bi khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syuyun wa ajra bi ridha minka al-uyun, waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waghfir anta akraman satar, wa salatullahi tawshal mustafa man ila al-haqi da'ana wal wafa bi kitabin للناس الشفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا ترفنا أننا ترفنا أننا أسرافنا على لذا أشرافنا، فتب علينا توبة تغسل كل هوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد التشهب، والحمد للإله في البدء والتناهي. قبل الموجود ولا نبينا من قبله. لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الذين هم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أنواعها في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا وأصلح بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين آمين يا ربنا. تقبل منا دعانا وتب علينا إنك أنت التواب. دعوة فيها سبحانك اللهم وبحمدك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنكم.